Pengenalan. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-13 oleh Yang di-Pertua Agong yang keempat Almarhum Tuanku Ismail Nasruddin Shah ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang mengganggu-gugat perpaduan etnik di Malaysia. Tragedi 13 Mei 1969 berpunca daripada kempen pilihan raya yang menimbulkan isu perkauman sensitif. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan kukuh dalam kalangan rakyat dan menjadi identiti rakyat Malaysia. Antara matlamat rukun negara ialah mewujudkan masyarakat Malaysia ke arah mencapai perpaduan lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Bagi mencapai matlamat ini digariskan 5 prinsip rukun negara yang perlu difahami dan dihayati setiap lapisan masyarakat. Satu daripadanya adalah kesopanan dan kesusilaan. Dalam masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia, kesopanan dan kesusilaan adalah penting untuk hubungan antara satu sama lain. Ia dapat memelihara perilaku masyarakat dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Oleh itu, sejauh manakah penghayatan prinsip rukun negara kelima ini dalam masyarakat bagi membentuk sebuah negara yang aman dan harmoni? Dalam kajian ini, kami mendapati terdapat dua objektif, antaranya ialah yang pertama, menilai sejauh manakah penghayatan aspek kesopanan dan kesusilaan dalam kalangan generasi muda. Yang kedua pula adalah mengenal pasti cabaran, usaha dan kepentingan penghayatan prinsip rukun negara kelima terhadap generasi muda. Yang seterusnya adalah dalam projek ini kami memilih komuniti yang terdiri daripada 10 orang pelajar iaitu 5 lelaki dan 5 perempuan. Mereka adalah merupakan pelajar daripada Universiti Teknologi Melayu ITM Lungun, Terengganu. Yang seterusnya adalah metodologi kajian. Kami menggunakan 3 kaedah kajian iaitu kaedah pensampaian iaitu 10 orang responden yang terdiri daripada 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Yang seterusnya pengumpulan data responden melalui borang soal sedia yang telah kami agihkan kepada 10 orang responden. Yang terakhir adalah pemprosesan data dan proses penganalisis data. Saya akan menerangkan berkaitan dengan hasil dapatan kajian. Kami telah menjalankan pengumpulan maklumat data melalui kaedah kuantitatif iaitu melalui soal sedia. Dari dapatan kajian ini, kepulangan kami mendapat respon yang agak baik bagi isu cabaran yang dihadapi oleh gubernur dunia dalam penghayatan rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Sebagai contoh, bagi soalan pertama iaitu adakah anda bersetuju bahawa penggunaan media massa yang tidak berhemat menjadi cabaran kepada golongan belia dalam penghayatan rukun kesopanan dan kesusilaan. Hasil daripada dapatan kajian ini, kami mendapati bahawa seramai 70% responden bersetuju, manakala 20% lagi memilih sangat setuju dan 10% lagi memilih neutral. Jadi secara ratanya, majoriti responden bersetuju dengan soalan yang diutarakan oleh pihak umumnya. Lagi tema kedua kami iaitu kesan yang dihadapi sekiranya prinsip rukun negara kelima ini tidak dihayati sepenuhnya oleh golongan belia. Daripada dapatan kajian ini, untuk soalan yang ini, penularan perjalanan sosial yang merosakkan akhlak dan kepribadian seseorang individu menjadi salah satu kesan jika kurangnya penghayatan rukun kesopanan dan kesusilaan. Soalan ini mendapat 40% bilangan responden yang bersetuju, 20% sangat setuju, 30% neutral dan 10% lagi sangat tidak bersetuju. Kesimpulannya, rata-rata responden bersetuju dengan soalan tersebut iaitu penularan kejahatan sosial yang merosakkan akhlak individu menjadi kesan kurangnya penghayatan rukun negara yang kelima ini. Dan yang terakhir ialah bagi tema kepentingan, soalan yang kami utarakan ialah adakah sikap belia memainkan peranan penting dalam menyemai nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan dalam diri mereka. Kami mendapati majoriti responden memilih setuju iaitu dengan kutipan sebanyak 70% yang bersetuju, 20% lagi sangat setuju dan 10% lagi memilih neutral. Hasil daripada dapatan ini telah pun dapat disebutkan bahawa sikap remaja memainkan peranan penting dalam menyemai penghayatan rukun negara kelima yang sangat baik. Antara cabaran dalam melaksanakan prinsip rukun negara yang kelima dalam generasi muda ialah cabaran pengaruh media sosial. Media sosial pada masa ini telah banyak disalahgunakan oleh generasi muda untuk menyebarkan mesej yang merunsulkan sensitiviti dan ia menyebabkan perpecahan mudah berlaku. Seterusnya ialah pengaruh budaya luar. Pengaruh budaya luar seperti pergaulan bebas di negara barat sangatlah bertentangan dengan aspek adat dan budaya di Malaysia yang tidak mencerminkan langsung kesopanan dan kesusilaan dalam budaya mereka tersebut. Selain itu, sikap dan gaya individualistik juga antara cabaran dalam melaksanakan prinsip rukun negara yang kelima ini kerana apabila sesebuah etnik atau kaum itu hanya mementingkan kepentingan kaum mereka sendiri akan menyebabkan kaum lain punya kepentingan akan terpinggir dan tersisir.
oleh masyarakat. Dan akhir sekali ialah pengaruh institusi keluarga. Sekiranya keluarga tersebut tidak mengajar anak mereka aspek kesopanan kesusilaan daripada kecil lagi, maka mereka akan membesar dengan keadaan yang tidak dipenuhi dengan aspek kesopanan dan kesusilaan. Antara kepentingan melaksanakan prinsip rukun negara yang kelima dalam generasi muda ialah memelihara perilaku masyarakat. Apabila perilaku baik dalam sesuatu masyarakat, ia dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Dan yang kedua, mewujudkan perpaduan kaum. Perpaduan kaum mudah dibentuk hasil toleransi dalam masyarakat yang sentiasa sopan dalam berbicara dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Kepentingan seterusnya ialah dapat membina masyarakat yang progresif. Masyarakat progresif ini dapat dilahirkan bukan sahaja daripada aspek pembangunan material seperti bandar yang terancang dan sebagainya, tetapi masyarakat tersebut mempunyai moral yang tinggi. Dan yang keempat ialah dapat mewujudkan masyarakat yang menghormati dan menghargai kepentingan kaum lain. Apabila perkara ini berlaku, kita dapat melihat semua masyarakat dapat menerima perbezaan masing-masing seperti agama dan budaya di Malaysia ini. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kesan kesopanan dan kesusilaan. Kesan pertama ialah kesan terhadap individu. Kesopanan dan kesusilaan dapat mencorakkan sifat seseorang. Kesopanan dan kesusilaan diamalkan untuk membuatkan keutamaan akhlak seseorang. Kesopanan dan kesusilaan menunjukkan bahawa seorang memiliki moral yang baik dan tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Kedua hal ini amat penting bagi individu kerana mereka akan dihormati dan dihargai oleh orang lain. Kesan yang kedua ialah kesan terhadap masyarakat. Kesopanan dan kesusilaan dapat mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Dengan adanya sifat ini akan membentuk masyarakat yang saling hormat menghormati dan kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang sopan dan santun akan terasa lebih harmoni dan sejahtera tanpa sebarang konflik. Kesopanan dan kesusilaan juga dapat membantu menjaga hubungan positif dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar masyarakat. Dengan demikian, kesan kesopanan dan kesusilaan terhadap masyarakat sangat penting untuk kelangsungan hidup yang sejahtera. Selain itu, saya akan menerangkan mengenai kaitan antara kesopanan dan kesusilaan dan patriotisme. Rukun negara adalah suatu idea atau gagasan yang tercipta dengan matlamat untuk mengatasi jurang pemisah antara kaum di negara kita. Wujudkan rukun negara berfungsi sebagai alat regulasi bagi membentuk isu perpaduan dan perkauman oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Dan adanya prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara, maka secara langsung atau tidak langsung, secara sedar atau tidak sedar, dapat menyemarakkan dan memupuk nilai-nilai patriotisme rakyat Malaysia yang beretika. Sekiranya kita, khususnya golongan belia, menghayati prinsip kesopanan dan kesusilaan, niscaya akan memberi kesan yang sangat positif di tanah tumpah negara kita. Bagi membantah sebarang usul yang tidak sihat, ibu bapa, guru, malaikat kerajaan mestilah bekerjasama mengambil usaha bagi melahirkan generasi yang berbudaya tinggi, berhemah, bertata susila dan berbudi pekerti. Ringkasnya, pengamalan prinsip kesopanan dan kesusilaan amat membantu dalam meningkatkan patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbenah kaum dan bangsa. Sekian. Berikut pula ialah berkaitan refleksi atau solusi. Menurut Muhammad Yusuf Othman et al. 2012, unsur-unsur rasa kepunyaan kepada bangsa dan negara perlulah ada sekiranya ingin membentuk jati diri yang baik. Menurut Bamrin 1991, setiap karya didikan mempunyai tindak balas semula jadi berikut corak nilai keibubapaan, latihan dan tingkah laku. Belia hari ini yang akan mencorakkan maju atau mundur negara pada masa hadapan. Tulisan 1998. Janawis 1993 memerincikan pilihan sivik bertujuan untuk meningkatkan kesetiaan dan semangat patriotisme melalui kesedaran sivik yang tinggi. Kesimpulannya, kajian ini sangat penting dilakukan untuk menilai aspek kesopanan dan kesusilaan terhadap generasi muda kini. Oleh itu, generasi muda diharapkan dapat mengamalkan prinsip hukum negara untuk meningkatkan jati diri dan semangat patriotisme kerana kemudian harapan bangsa, pemudi, tiang negara. Sekian daripada kami. Terima kasih.